Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya minta maaf. Sebenarnya saya dah mulakan hampir 15 minit. Rupanya cakap seorang-seorang. Cakap seorang-seorang. Tak ada orang yang tengok. Jadi ada teguran, alhamdulillah. Jadi insya-Allah saya akan mulakan dari awal perbahasan kita pada malam ini insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu lepas kita dah memulakan perbahasan kitab ataupun buku Indahnya Hidup Bersyariat, yang mana kita dah bincangkan juga perkara yang berkaitan dengan mendapat khabar gembira. Khabar gembira. Jadi kita mengucapkan tahniah kepada orang yang mendapat khabar gembira tersebut, dan orang tersebut akan balas balik kegembiraan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dah bincangkan perkara yang berkaitan dengan azan dan iqamah bagi bayi. Kemudian kita dah bincangkan juga dengan minggu lepas perkara yang berkaitan dengan tahnik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alif Rashidi, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, it's very clear. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sebenarnya minta maaf lah kalau kata saya boleh baca komen tuan-tuan, tapi kadang-kadang saya tak mampu nak balas semua komen tersebut, sebab nanti dia point dia hilang kan. Ni orang tak ada ilmu tuan-tuan, saja nak berkongsi sebenarnya. Jadi kita apa yang kita pernah dengar daripada tok guru kita, jadi cubalah kita kongsikan insya-Allah. Kata ada ilmu tu tak juga kan, ilmu main cedok-cedok je insya-Allah. Tapi insya-Allah kita akan cuba buat perkongsian ni, mudah-mudahan ada manfaat dia. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan meneruskan lagi tajuk utama, iaitu syariat kelahiran, yang mana pada malam ini kita akan melihat kepada tajuk yang lebih kecil, iaitu memberikan nama yang baik. Memberikan nama yang baik kepada anak-anak yang baru lahir. Anak-anak yang baru lahir, ini antara perkara yang sangat dituntut oleh agama, sangat dituntut oleh Islam. Kerana nama ni mempunyai nilai yang tinggi di sisi agama. Dan dia juga menjadi nilai yang tinggi dalam kehidupan seseorang insan tersebut. Maka dengan nama itu jugalah dia akan dikenali. Orang akan kenal. Contohnya Rashidi kan. Alif Rashidi. Orang kenal dia dengan Alif Rashidi. Contohnya begitulah. Orang akan panggil dengan nama Alif ke Rashidi ke. Tak kisah sama ada nama tu ada 2 nama, 3 nama. Orang kita ni kalau boleh dia nak penuhkan barisan dalam surat beranak tu nama yang penuh daripada awal sampai hujung kotak tu, biar penuh kan. Tak cukup atas kotak pertama, masuk kotak kedua, kotak ketiga. Tapi tak apalah. Maksudnya nama itu adalah nama-nama yang baik. Kalau orang tak panggil Alif, orang akan panggil Rashidi. Alif pun baik, Rashidi pun baik kan. Contoh kata Muhammad Fauzi, nama saya sendiri. Muhammad pun baik, Fauzi pun baik. Masa belajar dulu di Yaman dulu, orang Arab tak panggil Fauzi ni. Arab panggil ya Muhammad. Semua main bantai yang perkataan ataupun nama yang pertama sahaja. Dia bila kita sebut nama saya Muhammad Fauzi, dia ingat Muhammad tu nama kita, Fauzi tu nama bapa kita. Dah. Itu orang Arab. Tapi kita di sini di Malaysia khususnya, nama kadang-kadang ada 2 nama, ada 3 nama, ada 4 nama. Tidak jadi masalah sebenarnya. Tetapi pastikan bahawasanya perkataan ataupun nama tersebut adalah nama-nama yang baik. Nama-nama yang dipanggil itu adalah nama yang boleh mendoakan kebaikan untuk kita. Maka dengan nama itulah seseorang itu akan dikenali. Dan dengan nama itu jugalah dia akan dipanggil di hari akhirat kelak.
Itu pentingnya nama ni. Islam menitik beratkan kepentingan memberi nama kepada anak-anak ini, sebab bukan sahaja nama itu dipanggil di dunia, tetapi nama itu juga akan dipanggil di hari akhirat. Nama-nama yang baik-baik akan dipanggil lebih awal. Nama-nama para nabi, para rasul alaihi wassalam, nama para sahabat radhiyallahu anhum. Nama-nama yang baik-baik ini akan dipanggil lebih awal. Nama-nama yang tak baik akan dipanggil paling hujung. Jadi pastikan bahawasanya nama yang kita nak letakkan kepada anak-anak kita adalah nama-nama yang baik. Kerana ini bukan perkara kecil. Bukan perkara kecil. Bagi nama ni. Dia juga akan melibatkan hukum larangan jika nama yang diberikan itu tidak menepati ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah ajar, dah bimbing kita bagaimanakah cara ibu ayah tu nak bagi nama yang baik kepada anak-anak. Ada sebahagian orang yang dia mengambil kesempatan untuk mengambil tabarruk, keberkatan daripada para ulama. Jumpa tok-tok guru, para ulama minta tok-tok guru berikan nama anak yang baru dilahirkan. Jumpa tok-tok guru. Ada sebahagian orang yang dia sendiri nak, dia sebagai ayah, maka dia nak nama tu dia sendiri bagi, tak ada masalah. Ada sebahagian orang yang jumpa tok-tok guru, para alim ulama, dapatkan nama daripada mereka, pun tidak ada masalah, tuan-tuan. Semua adalah perkara yang baik. Maka kalau kita lihat, nama ni juga merupakan simbol khusus yang dapat membezakan diri seseorang itu daripada orang lain. Bahkan dengan nama juga seseorang itu boleh dikenali agamanya. Penting. Orang boleh kenal agama seseorang itu dengan nama. Bila kata nama tu baik, maka orang tahu orang ni adalah tergolong daripada orang yang baik-baik. Dan dengan nama itu juga orang kenal cara ataupun agama seseorang itu. Agama orang Islam ke, orang bukan Islam ke, orang akan kenal. Dan dengan nama ini juga dia akan mempengaruhi sifat, mencerminkan sifat seseorang itu, mencerminkan kepribadian tuan punya nama. Sebablah kita kena pastikan bahawasanya nak bagi nama anak ni, bagi nama yang betul-betul. Nama tu adalah nama yang kita pastikan bahawa nama yang baik dan nama yang mudah untuk disebut. Kena pula zaman hari ni, tuan-tuan, nama kadang-kadang kita tak sebut pun, Allahu Akbar, kan. Kita takut kita bagi nama dekat anak kita dengan sebutan yang payah-payah. Orang baca tu, kita sebut lain, tapi orang baca tu dia baca lain. Sebab apa? Sukarnya nama tersebut hendak disebut. Sebablah kena tengok nama-nama tu jangan menjadikan orang susah nak baca. Jangan jadikan supaya orang susah nak sebut. Biar nama yang simple-simple. Sebab nama inilah yang akan dipanggil di hari akhirat kelak. Bagi nama yang mudah-mudah. Baik. Oleh sebab itu, nama merupakan antara perkara yang terawal sekali diberi perhatian untuk anak yang baru dilahirkan. Sejak bayi lagi, sejak anak ni dalam kandungan lagi, ibu bapa sudah mencari dan merancang dengan teliti nama yang akan diberikan kepada anak yang bakal dilahirkan. Ini benda yang baik, Masya Allah. Benda yang baik, yang mana kita rancang lebih awal sebelum anak tu dilahirkan. Ada sebagian orang, tuan-tuan, dia rancang. Ada juga pergi scan yang pertama, doktor kata lelaki. Kemudian pergi scan yang kedua, doktor kata lelaki. Pergi scan yang ketiga, doktor kata lelaki. Confirm lelaki. 3 kali pergi scan. Ini pengalaman saya lah, pengalaman anak yang pertama.
3 kali pergi scan, doktor kata lelaki. Ini yang pergi jumpa doktor ni memang doktor pakar ONG, Hospital Melaka. Siapa yang kenal lah kan, pakar ONG Hospital Melaka tu. Kan, memang apa ni, doktor kata, Ustaz ni insya-Allah lelaki. Tapi yelah apa ni, scan tak nampak sangat. Apa tu, dia kata dia malu, dia tutup dia punya tu penis tu. Kan, jadi dia ingat lelaki. Kita pun merancanglah untuk apa ni, nak dapatkan anak lelaki ni, rancang untuk bagi nama anak dia lelaki lah. 2 nama, 3 nama kita rancang untuk anak dia lelaki. Kemudian tiba hari kelahiran, lahir saja kita dah set dekat minda kita bahawasanya anak yang kelahir ni anak lelaki kan. Lepas tu bila saja keluar saja dia wek. Lepas tu doktor pun angkat, "Cik, ni lelaki perempuan?" Apa ni, nurse tanya kita, "Lelaki perempuan?" Kita pun nak cari telur dia. Cari telur tak jumpa. Apa ni, tak nampak penis, tak nampak. Kita istilah dia, kalau penis orang kampung tak faham dengar kan. Tak nampak burung dia. Kita apa ni, nurse, ini perempuan ni. Ya betul perempuan tu. Memang betul perempuan. Lain sekali memang perempuan keluar. Padahal 3 kali scan, doktor kata lelaki. Ini takdir Allah. Qaddarallahu ma syaa. Allah telah takdirkan apa yang dia kehendaki. Tak apalah. Yang penting alhamdulillah anak tu sihat. Yang nak cerita tuan-tuan, apa ni, pengalaman di mana nama anak yang pertama ni dapat setelah 2 minggu. Saya ingat saya setelah seminggu ke 2 minggu baru dapat nama anak yang pertama ni. Sebab apa tak jumpa nama. Nak cari nama anak apa, perempuan. Sebab kita dah siap untuk 3 nama ni, nama anak lelaki. Jadi mencari 2 minggu selepas tu baru dah dapat. Baru kita daftarkan nama anak yang pertama tadi. Ni pengalaman. Jadi nak sebutkan di sini baru saja bagi ibu apa yang apa ni, merancang ataupun ibu ayah yang akan melahirkan anak, walaupun dah pergi scan, siapkanlah nama lelaki satu, nama perempuan satu, supaya dia kata lahir saja lelaki, kita dah ada nama lelaki. Lahir saja perempuan, kita dah ada siap-siap nama perempuan. Itu lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof Syarin, terima kasih. Baik. Maksudnya 10 hari tuan-tuan, 10 hari. Anak yang pertama tu nak dapat nama setelah 10 hari baru dapat nama. Dapatlah nama Nur Aisyah Khalisah. Ini pengalaman. Kalau nak tanya Datuk Syarin lagi panjang pengalaman beliau, kan? Nanti kita adakan sesi khas Datuk untuk ni pengalaman Datuk sebagai orang lama dalam nak bagi nama Datuk. Boleh Datuk, insya-Allah. Baik, muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyebutkan, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sungguhnya pada hari kiamat kelak, manusia akan dipanggil menghadap Allah dengan nama masing-masing dan nama bapa masing-masing. Seperti mana nama yang dipanggil di dunia, oleh itu pilihlah nama yang baik-baik untuk anak-anak kalian. Kalau kita lihat hari ini, trend orang sekarang, Masya Allah, Radin Syahrul Radin Irham, baju daripada PPKU. Memang nampak aja. Ini hadiah daripada PPKU, baju ni. Saya gunakan untuk program malam ni, insya-Allah. Mudah-mudahan ada keberkatan, insya-Allah. Itu seronok kalau pergi kuliah dekat PPKU ni ataupun bagi tazkirah.
Macam-macam dapat kan. Allahu Akbar. Ni Cik Zamani, ni Syahrin, sahabat kita dari PPK Ustaz. Oh, minta maaf. Oh, saya ingatkan ni Prof Syahrin tadi. Mudah-mudahan kan mana tahu kan. Doa hari Rabu ni insya-Allah kat ada rezeki kan. Baik. Tu Prof Syahrin baru masuk. UTM ada 3 Syahrin Ustaz. Allahu Akbar. Ya khair insya-Allah. Barakallahu fikum. Saya nak sebutkan di sini bahawasanya akhir ni trend menamakan anak dengan nama yang panjang lagi susah disebut. Panjang satu hal, susah nak sebut pun jadi masalah juga. Panjang tu tak masalah, tapi nak sebut dengan sebutan yang susah tu. Kadang-kadang orang kita nak bagi nama anak yang kita rasa nampak mudah bagi kita nak sebut, tapi orang lain sebut lain. Dan sebutan yang salah akan menukar makna nama tersebut kepada makna yang lain pula. Ni yang kita risau. Kita risau. Kan? Kita nakkan nama tersebut nama yang baik. Tapi rupanya orang panggil nama anak kita dengan nama yang tak baik. Sebab apa? Sebab susah nak sebut. Susah nak sebut. Maka Islam telah menyediakan panduan yang khusus dan hukum-hukum yang berkaitan dengan pemberian nama tersebut. Nabi SAW dah ajarkan kita, anjurkan kita bagaimanakah cara untuk kita memberikan nama tersebut kepada anak-anak. Nak ajar kita cara yang terbaik untuk kita bagi nama. Tengoklah nama yang mudah untuk disebut dan nama yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat dalam kitab Al-Azkar, tuan-tuan, karangan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, disebutkan sunat diberikan nama kepada anak pada hari ke-7 ataupun pada hari kelahirannya berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Dan harus menamakan anak sebelum atau selepas hari ke-7. Ini perbahasan yang dikupas oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Al-Azkar. Yang mana disebutkan sunat diberikan nama pada anak-anak tersebut pada hari ke-7 ataupun pada hari kelahirannya. Ini daripada hari yang pertama dilahirkan apa saya cerita. Jangan yang jadi nama 2 bulan tu Ustaz. Syahrin Yutem. Saya bukan Datuk Ustaz, saya Atuk Arin. Allahu Akbar. Bakal jadi Datuk insya-Allah. Bakal jadi Datuk. Kalau panjang umur kita insya-Allah masing-masing akan bakal jadi Datuk insya-Allah. Ya khair insya-Allah. Nak sebutkan bahawasanya sunat diberikan nama kepada anak pada hari ke-7 ataupun pada hari kelahirannya. Ada sebahagian ulama menyebutkan bahawasanya sunat kita bagi nama pada hari pertama kelahiran. Ada juga perbahasan para ulama menyebutkan bahawasanya daripada hari pertama, hari kedua sampai hari yang ke-7. Ini antara yang disunatkan untuk kita bagi nama pada anak yang baru lahir. Adapun selepas daripada hari yang ke-7, hari ke-8 dan seterusnya, maka dia jatuh hukum harus.
Dia kata harus menamakan anak sebelum atau selepas hari ketujuh. Harus bagi nama. Ada pendapat ulama mengatakan bahawasanya sunat. Ada yang mengatakan harus. Ala kulli hal perkara yang baik. Kalau kita boleh bagi nama hari yang pertama, kita boleh bagi. Sebab ada pendapat ulama menyebutkan disebutkan dengan hari diberi nama pada hari yang ketujuh dengan maksud sama ada daripada hari yang pertama, hari kedua sampai hari yang ketujuh. Itu maksud yang sunat. Untuk kita bagi nama kepada anak yang baru dilahirkan. Kemudian disebutkan Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan mengkhususkan waktu memberi nama ke atas anak pada hari kelahiran adalah bagi ibu bapa yang tidak merancang untuk mengakikahkan anak mereka. Imam Bukhari sebut bahawasanya mengkhususkan waktu memberi nama ke atas anak pada hari kelahiran adalah bagi ibu bapa yang tidak merancang untuk mengakikahkan anak mereka. Maksudnya apa? Maksudnya kalaulah kata ibu bapa ni dia memang tak ada plan langsung untuk dia nak mengakikahkan anak tersebut. Dia tahu dia punya keuangan dia macam mana, kan, ekonomi dia bagaimana. Memang tak plan langsung, maka hari pertama itu adalah hari yang disunatkan bagi dia untuk dia menamakan anak yang baru dilahirkan tadi. Adapun bagi ibu bapa yang ada plan untuk mengakikahkan anak tersebut, kata ulama bahawasanya dia hendaklah diberikan nama tersebut pada hari dia diakikahkan. Ini perbahasan para ulama. Sebab perbahasan ini timbul berlaku kepada Ibrahim radhiyallahu anhu, putera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma dan beberapa anak para sahabat yang lain. Sementara bagi ibu bapa yang merancang untuk mengakikahkan anak mereka, sunat memberinya nama pada hari yang ketujuh. Apa ni? Ibrahim radhiyallahu anhu, putera Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, dan beberapa anak para sahabat yang mana mereka telah memberikan nama pada hari pertama kelahiran bayi tersebut. Kemudian ulama bahaskan lagi, kalau kata kita ada merancang untuk mengakikahkan anak tersebut pada hari ketujuh, maka disunatkan untuk kita memberi nama pada hari yang ketujuh tersebut. Dia kata sunat memberinya nama pada hari yang ketujuh. Pendapat ini disokong oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitab Fathul Bari. Ini perbahasan para ulama. Kemudian sunat juga diberikan nama kepada kandungan yang gugur, yang telah ditiupkan roh kepadanya, menurut Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala. Anak kandungan yang gugur, yang telah ditiupkan roh, kan? Maknanya anak yang dalam perut yang telah ditiupkan roh, maka bila tiup roh dia boleh bergerak, kan? Boleh bergerak, kita tahu pergerakan. Tapi lahir sahaja, doktor kata ataupun nurse kata anak puan telah meninggal dalam kandungan, contohnya. Wal'iyadzubillah, kan? Jadi ulama membahaskan perkara ini. Bahas perkara ini bahawasanya bila mana dia gugur saja, dalam keadaan dia telah ditiupkan roh, maka dia juga disunatkan untuk ibu ataupun ayah memberikan nama kepada anak ataupun bayi yang lahir yang telah meninggal dunia. Kemudian
kita lihat antara nama-nama yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam juga menggariskan panduan untuk kategori nama-nama yang baik. Ada nama-nama yang digalakkan untuk kita berikan kepada anak-anak tersebut, dan ada nama-nama yang dilarang untuk kita berikan pada anak-anak tersebut. Prof. Syarin kata, Ustaz ulas juga kaedah kebuminya. Kebumi anak yang telah meninggal dunia. InsyaAllah Prof. InsyaAllah kita akan bahas cara kebumi anak yang telah meninggal dunia, insyaAllah. Bagi saya habiskan sikit perbahasan ni, kan takut lupa Prof. Dia bila masuk lain-lain kan poin-poin ni kan hilang. Sementara ada ni saya teruskan. Kalau tak sempat, insyaAllah kita sambung minggu depan, insyaAllah Prof. InsyaAllah. Baik. Antara nama-nama yang digalakkan, pertama sekali, nama-nama para Nabi alaihimussalatu wassalam. Ini nama yang sangat digalakkan oleh Nabi SAW. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang berbunyi, tusammuna auladakum asma'al anbiya. Namakanlah yakni anak-anakmu dengan nama-nama para nabi. Para rasul, para nabi ialah nama ataupun manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ahli syurga dan mempunyai tauladan yang baik. Kita bagi nama anak kita dengan nama Muhammad contohnya, dengan nama Ibrahim contohnya, dengan nama Daud contohnya. Ini semua nama-nama para nabi dan para rasul alaihi wassalam. Ilyasa. Ini semua nama-nama para nabi. Ini nama yang sangat baiklah, yang sangat baik. Yang sangat baik untuk kita bagikan nama tersebut kepada anak-anak kita. Kita ada nama 25 nabi dan rasul. Kita boleh pilih Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh dan sebagainya. Ada sebagian orang, tuan-tuan, dia mencantumkan di antara nama para nabi. Dia pilih salah satu nama nabi, kemudian selepas nama nabi tu, nama para ulama. Ada sebahagian yang pangkalnya nama nabi, kemudian nama yang kedua adalah nama pilihan ibu ayahnya sendiri. Pun boleh. Tidak jadi masalah. Tetapi lebih baik kalau kita nak letak 2 nama, 3 nama kepada anak-anak kita, kita letak yang pertama sekali, biarlah nama tersebut nama nabi. Nama para nabi alaihi wassalatu wassalam. Biasanya orang kita dia akan letak dengan nama nabi kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimulakan dengan nama Muhammad. Contohnya Muhammad. Ada orang yang letak nama yang pertama nama nabi, nama yang kedua juga nama nabi. Nama ketiga baru nama yang difikirkan sendiri ataupun dicari daripada buku-buku nama-nama pilihan. Contoh kata macam anak saya letak Muhammad 1, Adam 2, Rif'an 3. Muhammad, Adam, Rif'an contohnya. Yang pertama sekali dia letakkan nama Muhammad, mengambil keberkatan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kisahlah sama ada ataupun ada orang yang nak satu nama saja. Nama dia Muhammad. Ada sahabat saya yang letak nama dia, anak dia yang pertama Muhammad. Anak dia yang pertama Muhammad, yang kedua Ahmad. Kemudian yang ketiga Muhammad balik. Ada orang yang buat begitu. Tak ada masalah. Contoh kata kita letak nama Muhammad, yang kedua Ahmad, yang ketiga Muhammad, yang keempat Ahmad balik. Pun boleh.
Kita nak ambil keberkatan, barakahnya nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alif Rashidi. Panjang nama anak. Tak apa. Nanti Alif dah nak kahwin besok, kan, cari nama anak yang baik-baik insya-Allah. Muhammad Fizuddin. Cari nama yang baik-baik insya-Allah. Baik. Yang pertama nama-nama Nabi. Cari. Yang kedua, nama-nama yang diambil daripada Asma'ullahul Husna. Nama-nama daripada Asma'ullah Al-Husna. Nama-nama Allah yang baik. Nabi SAW menyebutkan, Inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullahi wa Abdurrahman. Zahri Said. Daniel. Ya khair. Masya Allah. Sesungguhnya nama-nama paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala iaitu nama Abdullah dan Abdul Rahman. Ini nama-nama yang diambil daripada Asma'ullahul Husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kan? Dia letak dengan Abdun. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Khaliq, Abdul Basit. Ni semua nama-nama yang baik, tuan. Kita boleh pilih. Kemudian yang ketiga, nama-nama para sahabat. Kita cari nama para sahabat. Contohnya nama para sahabat yang empat. Kan? Sama ada Abu Bakar. Orang kita panggil Abu Bakar. Abu Bakar. Kemudian Umar. Kemudian Uthman. Kemudian Ali. Ada juga Sa'ad, Zubair. Ini semua nama-nama para sahabat radhiyallahu anhum, yang mana kita boleh letakkan nama tersebut pada anak-anak kita. Ni antara nama-nama yang digalakkan untuk kita letakkan nama-nama tersebut. Dan kalau kita lihat daripada Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menyebutkan, nama-nama sebegini memiliki kelebihan. Siapa kata? Imam Qurtubi. Kerana ianya menggabungkan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat yang wajib bagi manusia, iaitu ubudiyah, penghambaan. Manakala nama Muhammad dan kemudian dengan nama Ahmad pula adalah nama yang paling afdal selepas nama-nama tersebut. Nama Muhammad, nama Ahmad. Ini nama yang afdal. Adapun nama Abdul Rahman, maka sebaik-baik nama selepas Abdullah dan Abdul Rahman ini pula ialah nama-nama Abdun. Abdun maksudnya hamba, yang disandarkan kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang 99 tu. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Salam, Abdul Quddus, Abdul Hayy, semua diletakkan dengan permulaan dengan Abdun, hamba. Hamba kepada Allah yang Maha Pemurah. Hamba kepada Allah yang Maha Pengasih. Hamba kepada Allah yang Maha Penyayang. Itu semua boleh untuk kita letakkan. Dia ada 99 nama Allah. Kan? Jadi kita boleh pilih yang mana yang kita nak pilih untuk letakkan nama-nama tersebut. Dan dalam perkara yang berkaitan dengan nama ini juga, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga nama-nama yang dia dilarang. Nama yang baik juga diajarkan oleh Nabi SAW, dan nama yang dilarang, yang ditegah juga disebutkan oleh para ulama. Antaranya disebutkan nama yang dilarang itu nama-nama buruk yang menjadi cemuhan masyarakat.
Tapi bunyi dia macam Arab, kan? Orang kita ni bunyi Arab, dia kata, oh Masya Allah, ini Arab lah. Sekali ain dia tu kalau orang Arab, kan? Disebut Arab, kan? Ain yang disebut tu kalau sebutan orang Arab. Nak sebut, nak nampakkan yang dia ni Arab lah, kan, katanya. Jadi dia letaklah nama, contoh ni nama yang dilarang. Nama bunyi macam sedap. Asiyah. Nama apa? Perempuan. Nama anak apa? Perempuan. Rupanya apa? Rupanya Asiyah ni iaitu maksud dia apa? Ahli maksiat, wal'iyadzubillah. Kalau orang panggil nama tersebut Asiyah, jadi kita takut panggilan tersebut jadi doa kepada anak kita, wal'iyadzubillah. Ataupun ada perbahasan tentang nama wati, orang sebut. Kalau kata perkataan, ada ulama membahaskan tentang kalau kata nama dia panjang yang mana ujung dia wati, maka jangan panggil dengan nama dia wati. Sebab wati ni benda yang tak baik. Nak sebut bersegan, kan? Tapi kena sebut juga. Wati ni waw ta ya maksurah. Wati dengan ada hamzah tak saya. Dengan maksud jima'. Kita panggil dia dengan nama yang tak baik. Kalau kata dia ada nama panjang Asmawati contohnya, tak apa, panggil nama Asmawati. Mengelakkan daripada kita panggil nama yang tak baik tadi. Rosilawati contohnya. Itu nama-nama kawan-kawan masa sekolah dulu. Kan? Zari Said, Wais Al-Qarni, ya khair, tamam. Nama yang baik. Kemudian ada juga yang sebut dengan bunyi macam macam Arab, macam dalam Al-Quran. Apa contohnya? Nama yang buruk yang dilarang tapi bunyi macam Arab. Memang Arab lah bunyi sebutannya Arab. Zaniyah. Zaniyah ni apa? Wanita penzina, wal'iyadzubillah. Jadi kita kena pastikan bahawa nama ni kena nama yang betul-betul lah. Bunyi Zaniyah, nama macam sedap bunyi tu kan. Zaniyah. Rupanya perkataan ataupun makna dia makna yang tak baik. Jadi cuba elakkan. Sebablah kita kena tanya kepada orang yang mahir dalam hal kita memberikan nama kepada anak-anak kita ni. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian ada juga nama-nama yang tidak memberi yang tidak membawa faedah, ataupun nama-nama yang dikaitkan dengan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini Abdul Uzza, hamba berhala Uzza. Ataupun Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Abdul Fulus, kan ada juga orang yang letak nama anak Abdul Fulus, hamba duit, hamba wang. Ni nama-nama yang tidak sepatutnya lah. Tidak sepatutnya kita berikan kepada anak-anak kita. Dan ada juga nama yang tidak membawa faedah. Malikul Amlak, maharaja daripada segala raja. Maharaja daripada segala raja. Yassar, pihak kiri. Nama yang tak baik. Kan? Nama yang tidak memberi apa-apa faedah. Biarlah nama yang kita nak bagikan kepada anak-anak kita nama yang baik, yang mana nama itu akan selalu disebut oleh orang ramai dan dia menjadi satu doa kepada anak-anak kita. Doa ni penting tuan. Doa ni sangat penting. Bila setiap hari orang doa akan
kebaikan kepada anak kita, maka kebaikanlah yang akan dia dapat. Tapi bila mana kita bagi nama yang tak baik ataupun nama yang tidak ada faedahnya, maka orang panggil nama tersebut tapi dia tidak memberikan faedah kepada anak tersebut. Ruginya. Sebenarnya bila mana orang panggil nama anak kita dengan nama yang baik, sebenarnya dia memberikan satu advantage kepada anak tersebut. Secara tak sengaja orang telah mendoakan kebaikan kepada anak kita. Kita nak doakan pada setiap masa, mungkin tak mampu. Jadi kita bagi nama yang baik untuk biar orang lain juga sama-sama memberikan ataupun mendoakan kebaikan kepada anak kita. Bagi kita yang mempunyai isteri yang sekarang ni mengandung, kan, yang bakal melahirkan anak, kena standby nama yang baik-baik, nama lelaki dan nama perempuan. Jangan percaya sangat scan doktor tu. Kan kadang-kadang betul, kadang-kadang tak betul. Yang penting anak, sama ada anak yang lahir itu lelaki ataupun anak yang lahir itu perempuan, itu adalah merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita, dan itu merupakan satu amanah kepada kita. Jadi kita kena bersedia untuk memberikan nama-nama yang baik kepada anak-anak kita. Kemudian baik, saya kongsikan sedikit. Menamakan anak dengan nama Muhammad mempunyai banyak kelebihan. Kata para ulama, bahawasanya kita bagi nama anak dengan nama Muhammad ni banyak kelebihan dia. Bahkan nama Muhammad mengandungi beberapa kelebihan yang sangat tinggi. Dia kata sehingga tiada kosong dari nama Muhammad itu di dalam sesuatu keluarga. Dalam keluarga kita sekurang-kurangnya biar ada seorang nama anak kita yang kita letak dengan nama Muhammad. Sebab dia mempunyai banyak kelebihan, keberkatan daripada nama yang sangat mulia. Manusia yang sangat agung, yang sangat mulia, yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita meletakkan nama tersebut kepada anak kita, dan nama tersebut kita selalu panggil dengan nama Muhammad, kita telah menyebutkan nama yang baik itu, dan kita telah mendoakan kebaikan kepada anak kita, dan dalam rumah kita telah disebut dengan nama yang baik, iaitu nama Nabi kita lebih besar kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan juga Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan ketika menamakan anak beliau dengan nama Muhammad, berkata, aku menamakannya dengan nama yang paling aku sukai. Imam Syafi'i kata bahawasanya beliau menamakan anak beliau dengan nama Muhammad, dan menyebutkan bahawasanya nama tersebut adalah nama yang paling disukai oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i letak nama anak beliau dengan nama Muhammad. Maka kita ambillah pengajaran yang telah diajarkan oleh para ulama kita. Kemudian menurut Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, maksud kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, nama yang paling aku sukai ialah nama yang paling disukai selepas nama Abdullah dan Abdul Rahman. Nama Abdullah, Abdul Rahman, kemudian barulah kita letak nama Muhammad. Contoh kata, bagi orang yang belum ada anak, dalam planning nak dapat anak, maka kita target. Yang dah lepas tu lepaslah. Kita target anak yang pertama, kita letak nama tersebut dengan nama yang kita pilih daripada Asma'ullahul Husna. Abdul Rahman contohnya, Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Quddus, Abdul Salam. Ambil nama-nama Asma'ullahul Husna.
Kalau anak yang pertama. Kemudian anak yang kedua kita letak dengan nama Muhammad contohnya. Muhammad apa nak letak? Ikutlah. Kalau kita nak letak satu nama Muhammad sahaja pun itu paling baik. Kalau nak letak Muhammad kemudian ada nama lain, nama yang kedua pun tidak menjadi kesalahan. Dan pastikan nama yang kedua juga nama yang mana bila mana orang lain menyebutkannya, memanggilnya adalah orang tersebut mendoakan kepada anak kita. Ni benda yang perlu diingat. Dan ada satu perkara lagi sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan muslimin-muslimat rahimahullah ta'ala, rahimakumullah. Bila mana kita menamakan anak dengan nama Muhammad, dan pastikan bahawasanya kita memanggil nama anak tersebut dengan nama Muhammad. Panggil nama Muhammad. Jangan panggil nama Mat tu mati. Masuk mat tu mati. Maksudnya letak nama Muhammad, panggil Muhammad. Jangan panggil mat sini mat sini mat. Jangan. Panggil Muhammad sini Muhammad. Muhammad sini Muhammad. Panggil dengan nama yang penuh. Kalau kita panggil bagi nama anak kita Abdul Rahman contohnya. Panggil dengan nama Abdul Rahman. Jangan panggil Man. Sebab nama tersebut bila mana kita panggil nama yang baik itu mendoakan kepada anak kita, dan nama itu juga akan dipanggil di hari akhirat. Jadi pastikan bahawa kita panggil nama anak kita dengan nama yang sempurna. Kalau anak kita ada 3 nama, contoh saya bagi tadi Muhammad, Adam, Rif'an, 3 nama ni kan. Sama dia nak panggil Muhammad satu boleh, nak panggil Adam satu pun boleh, ataupun nama Rif'an pun boleh. Nak panggil Muhammad Adam Rif'an, panggil 3 sekali pun boleh. Lagi baik. Kita panggil ketiga-tiga nama yang kita bagi. Biasa orang panggil nama penuh anak ni bila dia marah kan. Marah cegelang muka mata Muhammad Adam Rif'an. Contoh. Itu macam biasa buat tu. Tak apalah. Yang penting kita panggil nama yang baik kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan nama yang baik-baik ini menjadi asbab untuk kita mendoakan anak-anak kita. Dan disebutkan juga bahawasanya jangan potong-potong ataupun ringkaskan ejaan sehingga menjadi Mat, MD. Asalnya nama Muhammad tapi kita letak Mat. Kan? Atau setengah ulama kata kalau boleh jangan letak nama tu MOHD. Singkatan. Letak nama Muhammad tu dengan tulisan yang penuh. Sebab ada setengah ulama menyebutkan bahawasanya bila mana kita meletakkan nama tersebut ataupun panggil nama dengan nama yang tidak sempurna, dengan nama Mat contohnya, kan, sebenarnya takut hilang keberkatan dan kurangnya adab kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena berhati-hatilah. Kena hati-hati dalam kita memberikan nama yang baik kepada anak-anak kita. Jadi muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa cukuplah sekadar itu dahulu pada malam ini. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat, dan saya mohon maaf di atas kekurangan, dan insya-Allah soalan yang ataupun permintaan daripada Prof Syarif tadi untuk cara bagaimana kita nak mengkebumikan ataupun menguruskan jenazah bayi yang dilahirkan dalam keadaan meninggal sebelum dia dilahirkan, ataupun dengan meninggal saja, lahir saja dia meninggal. InsyaAllah kita akan cuba kupas ataupun bincang, kongsikan persoalan itu pada minggu yang akan datang insyaAllah. Jadi saya rasa cukuplah seperti itu dahulu pada malam ini. Mudah-mudahan perkongsian ini, sebenarnya saya nak bincang juga tentang bab akikah dan bercukur rambut.
akikah dan cukur rambut. Tapi nampaknya tidak berkesempatan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala panjang umur kita, berikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama kita berkongsi lagi. Bukan mengajar tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian. Saya ni bukan mengajar. Saya hanya berkongsi apa yang telah dinukil oleh para ulama. Kita ambil daripada perbahasan para ulama, kemudian kita bincang. Kita kongsikan saja. Adapun Al-Faqir sendiri tak adalah ilmu seperti mana para ulama. Jadi kita hanya ambil nukilan-nukilan ataupun perbahasan-perbahasan daripada para ulama untuk kita kongsikan pada malam-malam PKP 3.0 ni, insya-Allah. Jadi sementara kita berada dalam PKP 3.0 ni, yang mana kita tak boleh bertemu, maka kita bertemu secara maya. Dan bila mana besok dah boleh bertemu berhadapan, kita insya-Allah kita akan teruskan dengan kuliah kita secara berhadapan, insya-Allah, di Masjid Sayyidina Abu Bakar Time, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan sambung perbahasan seterusnya bab akikah dan bercukur rambut untuk bayi yang baru lahir ini pada minggu yang akan datang. Jadi saya memohon maaf di atas kekurangan dan mohon juga sahabat-sahabat sekalian mendoakan kepada saya untuk diberi kesihatan, untuk diberikan kekuatan untuk meneruskan perkongsian secara maya ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua, insya-Allah. Jadi marilah sama-sama kita tutup perkongsian ini dengan kita membacakan bacaan doa penutup, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dhakar. ربي وفقنا وفقكم لما ترتضى قولا فعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلت يا علماء نخزى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. والصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعان والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الصحب مصابيه القرار وعلى المصابيه القرار. اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن سفر رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Mari kita tutup dengan membaca tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dan terima kasih.